A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan juga pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa juga kurniaan Allah tadi dapat kita jadikan sebagai sebab musabab ataupun sebagai alat untuk terus kita dapat melaksanakan apa yang telah pun menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan ibadah, menunaikan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung sebahagian lagi daripada hadis yang ke-11, hadis yang terakhir yang terdapat dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam pada jilid yang pertama, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmizi daripada Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW bersabda sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Hasan ibn Ali ketika mana dalam hadis ini berbunyi, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk au kama qal, yang bermaksud saya telah menghafal suatu sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata, tinggalkan apa sahaja yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Maka itu apa yang telah pun kita bincang dalam perkongsian ilmu yang telah lalu berkaitan dengan hadis yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang menggambarkan ataupun yang menyatakan tentang perbuatan persoalan meninggalkan perkara-perkara yang disebut sebagai perkara yang syubhah. Hadis ini juga ataupun perkara ini juga telah pun kita bincang di dalam suatu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang sebelum daripada ini, juga yang berkaitan dengan perkara syubhah. Perkara yang kita sebut sebagai persoalan yang kita tak pasti, hukum tak pasti, ketentuan ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna ada benda yang masih tak sempurna dalam agama ni, tapi kerana beberapa sebab yang telah pun kita bincangkan dalam hadis yang menceritakan tentang persoalan yang Nabi sebut, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, sampai kepada akhir hadis. Maka ada sebab-sebab yang tertentu yang menjadikan timbulnya persoalan yang disebut sebagai syubhah. Bukan maksud kata bila syubhah tu bermakna ada benda yang masih Nabi tak sampaikan,
ada perkara yang masih tersembunyi, ada benda yang masih tak habis, ada perkara yang masih tak selesai, bukan. Kerana beberapa sebab menimbulkan sedikit kekeliruan ataupun ketidakpastian daripada kalangan kebanyakan daripada manusia. Maka ketika itu dalam hadis ini juga Nabi menyatakan tentang di antara kaedah, di antara cara, di antara persoalan yang boleh kita buat ketika mana kita berhadapan dengan perkara-perkara yang disebut sebagai syubhah, maka itu yang Nabi sebut, tinggalkan perkara yang kita tak pasti dan kita lakukanlah perkara-perkara yang kita tahu kedudukan dia, kita tahu sifat dan seumpamanya. Baik, malam ni kita sambung sebahagian lagi daripada apa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam muka surat yang ke-409. Di bawah perkara yang berkaitan dengan contoh perkara syubhah yang patut dijauhi. Jadi soalnya sekarang ni, hadis ni lebih mana kata cenderung untuk meletakkan bahawasanya persoalan syubhah sesuatu yang perlu untuk mana kata kita jauhkan kerana hukumnya kita tak pasti. Itu di antara kaedah yang diajar kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka disebutkan dalam tajuk contoh perkara syubhah yang patut dijauhi, maka Imam Ahmad telah menyebut kewajipan seseorang mengelak daripada mengambil untung daripada benda yang tidak termasuk dalam tanggungjawabnya untuk membayar ganti rugi ataupun dhaman. Sebabnya ialah ia termasuk dalam untung benda yang tidak ditanggung diganti rugi olehnya, maka perbuatan ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara beberapa persoalan yang disebut oleh Imam Ahmad, antaranya dalam persoalan yang berkaitan dengan muamalah ataupun urusan-urusan yang biasa kita laksanakan, biasa kita jumpa, biasa kita buat, yang berkaitan dengan sesama manusia, antaranya soal ganti rugi, soal maksudnya sewa menyewa dan seumpamanya. Jadi kadang-kadang timbul beberapa perkara yang berkaitan dengan syubhah ataupun ketidakpastian dalam persoalan urusan-urusan tadi. Ketika itu maka apa yang sepatutnya mana kata kita buat ialah yang Nabi ajar tadi lah, dalam keadaan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh ataupun yang mana kata menyebabkan persoalan yang disebut sebagai syubhah. Baik. Kemudian yang tu dah kita bincang dah pada minggu lepas, maka tambah pada malam ni berkenaan orang yang menyewakan benda yang disewanya kepada orang lain dengan untung. Begitu juga dalam keadaan persoalan orang ni sewa satu benda yang disewakan kepada orang lain dengan untung. Macam kata dia sewa barang, kemudian dia ni pula sewa pada orang lain dengan mengambil keuntungan. Maksudnya barang yang dia sewa tadi bukan dia tuan dia, dia pun penyewa juga, tapi dia sewa pula barang yang dia sewa dengan mengambil keuntungan. Maka dalam satu riwayat yang lain, bila mana ditanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata sesungguhnya dia perlu bersedekah dengan keuntungan yang tersebut. Sebab apa kata perlu sedekah tu? Kerana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ketidakpastian. Boleh tidak benda tu? Dalam keadaan kita ni, mana kata sewa satu benda daripada orang, kemudian kita pula sewa benda yang kita sewa pada orang lain dengan mengambil keuntungan. Jadi wujud mungkin sesuatu yang disebut sebagai tidak pasti ataupun perkara yang tak boleh mungkin dalam perkara itu. Lalu ketika itu bila mana ditanya kepada Imam Ahmad, maka dia berkata sesungguhnya orang tadi yang macam ini perlu bersedekah dengan keuntungan yang dia ambil. Baik. Kemudian begitu juga berhubung dengan untung daripada harta mudharabah, apabila pengusaha mudharabah itu menyalahi syarat dia. Sama jugalah dalam persoalan yang berkaitan dengan mudharabah. Ni pun di antara perkara yang kita jumpa bila kita membincangkan tentang soal
muamalat. Mudharabah ni maknanya perjanjian di antara pemodal dan pengusaha. Contoh sebut kata kita ada modal. Contoh katalah 20,000. Ada modal tapi kita tak pandai niaga. Asal niaga je tumpah, asal niaga je lingkup. Tak? Maka ketika tu kita cari orang yang yang pandai niaga, maka kita serah modal tadi pada dia supaya dia perniagakan, dan untung tadi dibahagikan mengikut nisbah keuntungan yang dipersetujui. Jadi adalah syarat-syarat dia, adalah dia punya perkara-perkara yang dia kena ambil kira. Jadi andai kata kalau dalam melaksanakan perkara ini tiba-tiba satu pihak menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi dicontohkan dalam persoalan ini tadi, berhubung untung daripada harta mudharabah, maka andai kata pengusaha mudharabah menyalahi syarat dia. Jadi adalah mungkin syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ataupun dalam perjanjian itu, tiba-tiba pengusaha ni ataupun orang yang kerja ni tadi dia menyalahi syarat, maka untung tu dia dapat. Maka kemudian bila mana perkara ni ditanya kepada Imam Ahmad, maka dalam satu riwayat Imam Ahmad berkata dia hendaklah bersedekah dengan keuntungan yang tersebut. Ini jawapannya tetap sama. Dalam keadaan ada kemungkinan berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya dalam persoalan yang tersebut. Baik, begitu juga dalam kes apabila seorang membeli buah-buahan yang belum masak dengan syarat ia dipetik, kemudian dia tidak memetiknya sehingga ia masak, maka Imam Ahmad berkata dalam satu riwayat hendaklah dia sedekahkan buah-buahan yang bertambah dalam tempoh itu. Dan sebahagian ulama mazhab Ahmad mentafsirkan kata-kata beliau sebagai sunat sahaja, kerana bersedekah dengan benda syubhah adalah disunatkan. Ini di antara persoalan-persoalan yang disebut sebagai contoh-contoh benda-benda yang biasanya kita kena jauh. Kenapa? Kerana inilah benda-benda yang biasa kita lebih cenderung untuk lebih mana kata memilih dalam soal-soal yang berkaitan dengan urusan muamalah. Kerana di sana ada keuntungan-keuntungan dia. Ada benda yang kita nampak. Macam tadilah orang tadi dia sewa, mungkin dia sewa satu benda, contoh kata sewanya 50. Kemudian dia sewa pula kepada orang lain, letak bayaran mana kata 80. Jadi untung hati angin 30. Jadi biasa untung ni lah yang kita lebih cenderung nak buat. Benda-benda untung ni lah lebih yang lebih mana kata kita cenderung nak lakukan ketika itulah mana kata disebut dalam contoh tadi perkara syubhah yang patut kita jauhi. Kerana mungkin ada benda-benda yang tak kena dari sudut maknanya amalan, dari sudut apa yang kita buat. Kerana melihat kepada keuntungan ataupun kelebihan yang boleh kita dapat tadi. Maka itu yang disebut di dalam contoh ni, bagaimana pandangan dan pendapat Imam Ahmad bila mana ditanya tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan urusan muamalah, antaranya sewa, antaranya persoalan mudharabah, antaranya persoalan maknanya memetik buah-buahan yang belum masak. Dalam keadaan maknanya orang tadi patutnya syarat dia beli buah, maka terus kena petik lah. Tapi ketika tu dia biar dulu masak, barulah dia petik. Jadi timbul perkara-perkara yang disebut sebagai persoalan yang berkaitan dengan syubhah. Baik. Kemudian diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya mengenai hukum memakan binatang buruan oleh orang yang sedang berihram. Jadi Aisyah diceritakan pernah ditanya tentang satu hukum. Apakah hukum bila kita makan binatang buruan yang diburu oleh orang yang sedang berihram? Kita sedia maklumlah di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan haji dan umrah, bila mana orang ni tadi dalam keadaan berihram, maka dia tak boleh melakukan beberapa perkara yang disebut sebagai persoalan pantang larang ataupun persoalan-persoalan tegahan. Antaranya tak boleh memburu binatang buruan. Jadi andai kata kalau tiba-tiba kata dia buru binatang buruan, kemudian
Dia buat makanan, dijamunya, kita makan. Maka ini yang ditanya kepada Siti Aisyah. Maka jawab Siti Aisyah, sesungguhnya hari-hari ihram sedikit sahaja. Oleh itu, apa sahaja yang meragukan kamu, tinggalkanlah. Itu pesan Aisyah kepada orang yang bertanya tentang persoalan tadi. Kalau rasa mana kata tak berapa nak kena, tak usah buatlah. Kalau rasa tak berapa nak yakin, tinggalkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa sahaja yang tidak jelas kepada kamu, adakah ianya halal ataupun haram, maka tinggalkanlah perkara yang tersebut. Dan para ulama telah berselisih pendapat mengenai hukum memakan binatang buruan oleh orang yang sedang berihram jika dia tidak memburu binatang yang tersebut. Jadi itu yang disebut sebagai beberapa contoh secara ringkas, nak beritahu kepada kita tentang beberapa perkara yang lebih perlu untuk kita ambil jalan keluar daripada hadis yang Nabi sebutkan tadi. Antaranya perkara-perkara yang lebih mendatangkan kecenderungan untuk kita lakukan, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Kenapa? Kerana kita nampak untung dia. Mungkin benda yang mungkin kita tak nampak untung ni mungkin boleh kita tinggal senang-senang gitu aja. Tapi kalau nampak untung tu, dia jadi susah sikit. Jadi ketika itulah, maka di situ lebih mana kata kita disuruh untuk menjaga diri dengan meninggalkan sesuatu yang kita tak pasti dan melakukan perkara yang kita tahu, yang kita yakin. Baik. Kemudian hukum perkara yang diperselisihi. Jadi dalam masalah fiqh ni kadang-kadang banyak benda-benda yang kita sebut sebagai hukum yang diperselisihkan. Mana banyak pandangan, bukan saja di antara mazhab tapi di kalangan mazhab sendiri. Kadang-kadang ada 2-3 pendapat, ada 2-3 pandangan, ada 2-3 hukum dan seumpamanya. Lalu ada ulama yang berhujah dengan semua ini bahawa keluar daripada perselisihan ulama adalah lebih baik kerana ia lebih jauh daripada syubhah. Jadi ada juga para ulama yang mengatakan begitulah. Berhujah mana kata persoalan yang Nabi sebut tadi, bahawasanya kita keluar daripada perselisihan para ulama. Maknanya kita tak mana kata melihat kepada perselisihan ini kerana itu lebih jauh, lebih mana kata jauh daripada syubhah. Itu yang disebut oleh sebahagian pada ulama dalam memahami perkara yang disebut tadi dalam keadaan tinggalkan. Maknanya tinggalkan apa yang kita tak pasti dan kita buat apa yang kita tahu, yang kita pasti. Tetapi para ulama muhaqqiqin dalam mazhab Imam Ahmad dan lain-lain berpandangan bahawa hukum ini bukanlah berbentuk mutlak. Ini kerana antara persoalan-persoalan yang diperselisihkan terdapat persoalan yang ada kelonggaran hukum, yakni yang disebut sebagai rukhsah yang sabit daripada Nabi tanpa sebarang dalil yang menyanggahinya. Tapi ada juga ulama yang tak setuju dengan perkara tadi, walaupun mana kata di sana ada perselisihan, dan perselisihan ni satu benda yang tak boleh kita nak elak. Biasalah dalam memahami beberapa perkara, maka takkan jumpa satu pandangan ataupun mungkin sikit sangatlah pandangan yang mana semua ulama bersepakat kata benda tu itulah. Kerana sudut pandangan dan pemahaman manusia ni dia berbeza. Jadi bila mana kata berbeza, maka dia akan jadi macam-macam, akan jadi macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Satu lagi, sebagian ulama tak setuju dengan pandangan ulama yang berhujah bahawasanya keluar daripada perselisihan itu lebih baik, kerana ada di antara soal-soal yang diperselisihkan ini terdapat apa yang disebut sebagai kelonggaran. Dalam bentuk yang disebut sebagai rukhsah. Perkara ni pun dah kita bincang dalam sebuah hadis yang telah pun kita bincang sebelum daripada ni, yang Nabi sebut, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum.
Makanya ketika mana aku menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu perkara, maka buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Maksudnya memberi gambaran bahawa dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka ada beberapa kelonggaran ataupun kemudahan yang diberikan kepada kita yang dinamakan sebagai rukhsah. Dan kelonggaran tadi sabit daripada Nabi tanpa sebarang dalil yang menyanggah ataupun yang membantah. Jadi oleh itu mengikut kelonggaran tersebut lebih utama daripada meninggalkannya, sekalipun riwayat rukhsah itu tak sampai kepada sebahagian ulama, kerana itulah mereka melarangnya. Jadi dari segi hukum, bila mana kata ada kemudahan, ada suatu maknanya keluasan yang disebut oleh Nabi, dalam keadaan itu lebih baik untuk kita ambil daripada meninggalkan. Dan ada mungkin ulama yang tak setuju tu kerana dia tak sampai hadis ataupun tak sampai apa yang diceritakan oleh Nabi kepada mereka. Kerana ulama ni pun ada perkara yang mungkin sampai pada dia, maka dia berhukum dengan perkara yang sampai. Ada pun benda yang dia tak tahu tu, maka dia tidak berhukum dengan perkara yang macam itu. Maka didatangkan contoh oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang persoalan tadi, mana mengambil rukhsah lebih utama daripada meninggalkan dia. Baik, contohnya orang yang yakin bersuci kemudian ragu-ragu tentang berhadas. Contohnya dalam keadaan orang ni tadi mula-mula dia yakin dia dalam keadaan suci. Sebelum sembahyang maghrib tadi kita yakin dah ambil wuduk. Kemudian selang di antara maghrib dengan isya tu, maka timbul keraguan, wuduk tadi dah batal ke belum? Mula-mula tadi yakin, memang dah tahu dah. Mana kata ambil ayo sembahyang. Kalau tanya paip mana, dia tunjuk paip nombor 3. Dia punya ingatnya. Dalam keadaan dia ingat sungguh, kata itulah paip dia ambil sembahyang tadi. Tiba-tiba antara maghrib dengan isya, dalam keadaan mananya dia timbul keraguan, timbul dia tak yakin apakah wuduk yang diambil sebelum dia nak sembahyang maghrib tadi masih ada ataupun terbatal. Maka dalam masalah ini, kalau kita melihat kepada sebuah hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan aw kama qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Zaid. Boleh tengok mana kata boleh dilihat dari dalam kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, yang bermaksud janganlah dia beredar, ini menghentikan sembahyangnya sehinggalah dia mendengar bunyi ataupun terbau ataupun mencium bau, yakni bau kentut tadi. Dalam keadaan itu yang disebut di dalam apa yang disebut sebagai rukhsah. Dalam keadaan kita yakin, tiba-tiba timbul keraguan, maka itu apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apatah lagi apabila keraguan itu berlaku dalam sembahyang. Jadi kalaulah mana kata sebelum sembahyang pun, maka inilah mana kata hadis yang Nabi ajar. Dan kalau berlaku di dalam sembahyang pun, maka dia tak harus memutuskan sembahyangnya, kerana larangan daripadanya telah sabit daripada Nabi, sekalipun sebahagian ulama mewajibkannya. Walaupun ada ulama yang mewajibkan, kata kalau timbul keraguan, air sembahyang tu kira batal, walaupun tak pasti. Walaupun kita tak pasti, timbul je keraguan, kata wuduk batal, terus automatik batal. Tapi sebagian ulama mengatakan tak, selagi mana kita yakin mula tadi memang kita wuduk, tiba-tiba mananya kita rasa macam batal, kita rasa gamak-gamaknya dah batal, maka kira wuduk tadi ada lagi, sehinggalah memang sah kata batal, sama ada Nabi kata tadi dengar bunyi ataupun tercium bau, maka barulah batal. Selagi tak ada dua benda tu, kira sah. Maka itu keringanan ataupun rukhsah tadi. Jadi kalau sekiranya dalam sembahyang
timbul keraguan macam itu, maka ulama menyatakan bahawasanya dia tidak harus memutuskan sembahyang. Kenapa? Kerana ada keringanan daripada Nabi tadi. Walaupun mungkin pada sebahagian pandangan ulama ada yang mewajibkan. Jadi mungkin yang mewajibkan tadi dia tak sampai hadis ni, tak sampai ke pengetahuan mereka hadis ni, maka mereka mengatakan batal. Walaupun mungkin dari sudut timbul keraguan, maka dah kira batal, dia kena berhenti. Tapi dari sudut apa yang Nabi sebut, maka sabit Nabi mengatakan perkara tadi masih lagi kekal. Hukum mana kata bersuci masih ada, sehinggalah timbul keyakinan bahawasanya perkara suci tadi dah bertukar kepada hukum yang lain. Baik. Kemudian jika ada dalil lain yang menyanggah dengan sesuatu rukhsah, sama ada daripada sunnah yang lain atau amalan umat, maka rukhsah itu lebih wajar ditinggalkan. Begitu juga apabila sesuatu rukhsah diamalkan oleh segelintir manusia, tetapi perkara yang sebaliknya telah diamalkan secara meluas di semua negeri umat Islam sejak zaman sahabah, maka berpegang dengan amalan umat Islam itulah yang wajib. Jadi kena tengok jugalah, walaupun mungkin kadang-kadang rukhsah itu ada, tapi dia melihat kepada keadaan. Dia melihat kepada persoalan. Contohnya, andai kata kalau sekiranya ada dalil yang lain yang bercanggah dengan sesuatu kemudahan yang diberikan, sama ada daripada sunnah yang lain ataupun daripada amalan umat, maka rukhsah itu lebih wajar ditinggalkan. Jadi kalaulah berlaku pertembungan antara rukhsah dengan dalil lain, maka kadang-kadang rukhsah ni terpaksa ataupun mana lebih baik kita tak buat. Begitu juga bila satu rukhsah diamalkan oleh sebahagian manusia, tetapi perkara yang sebaliknya telah diamalkan secara meluas di semua tempat yang dihuni ataupun yang didiami oleh umat Islam sejak daripada zaman sahabat, maka berpegang dengan amalan umat Islam adalah perkara yang diwajibkan. Ini kerana kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umat ini daripada golongan yang salah di kalangan mereka mengatasi golongan yang benar. Maka oleh itu, apa sahaja yang amalan yang terkenal pada 3 kurun terawal Islam, yang diutamakan itu ialah yang benar, dan apa sahaja yang lain daripadanya pula adalah salah. Ini yang disebut sebagai pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam menceritakan tentang sudut pandangan lain yang sebagian ulama mengatakan hadis ni, maknanya faham mereka ialah meninggalkan benda yang mudah atau meninggalkan perkara rukhsah lebih baik, ataupun meninggalkan perselisihan lebih selamat daripada kita mengikut beberapa pandangan ataupun perselisihan yang berlaku di kalangan para ulama. Jadi ada juga ulama yang faham hadis ni arah itu, walaupun sebahagian kata ni berkaitan dengan benda yang syubhah. Baik. Kemudian di bawah tajuk teliti dalam wara'. Jadi bila mana kita sebutkan tadi, bila mana di antara perkara yang disebut sebagai kaedah untuk menjauhkan diri daripada terjebak ataupun daripada terjatuh dalam perkara syubhah, ialah dengan kita meletakkan satu sifat yang disebut sebagai sifat wara' dalam diri. Baik. Maka di sini terdapat satu perkara yang perlu difahami, iaitu berteliti dalam soal mengelak daripada perkara syubhah hanyalah sesuai untuk orang yang semua keadaan dirinya sudah betul dan semua amalannya serupa dalam taqwa dan juga wara'. Jadi bermakna dalam keadaan-keadaan yang disebut sebagai wara'. Jadi bila walaupun buat wara' itu merupakan satu di antara kaedah untuk menjauhkan diri kita daripada mana kata berlakunya syubhah, daripada terjatuh dalam melakukan perkara syubhah, maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam persoalan yang disebut sebagai berteliti ataupun wara' tadi, ialah
orang tadi mestilah dalam keadaan diri dia sudah betul dan semua amalannya serupa dalam taqwa dan juga warak. Adapun orang yang menceroboh berbagai-bagai perkara haram yang zahir, kemudian ingin pula bersikap warak dalam perkara syubhah yang halus-halus, maka ia tidak dibiarkan. Bahkan perbuatannya itu hendaklah diingkarkan. Jadi dalam keadaan biarlah warak tu warak sungguh-sungguh. Dalam keadaan sungguh kita ni tinggalkan tu memang kerana ini perintah. Memang kerana iman kita mendorong kita untuk melakukan perkara yang macam itu. Tapi kalau dalam keadaan warak tadi, benda yang contoh kata kita buat-buat, tak bersungguh, tidak lahir daripada ketakwaan tadi, tak serupa dengan sifat yang ada dalam diri, maka ketika itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, amalan ataupun perangai orang yang macam tu tak boleh dibiarkan. Dan kalau kata dia buat, maka perkara tadi hendaklah diingkarkan. Dalam keadaan hendaklah dia ditegur, dilarang dan seumpamanya. InsyaAllah nanti kita akan sambung persoalan yang berkaitan dengan teliti dalam warak dan sebahagian lagi daripada baki beberapa lagi perkara yang berkaitan dengan hadis yang ke-11 yang terdapat dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam dalam jilid yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan juga kemudahan kepada kita untuk memahami beberapa perkara yang disebut oleh para ulama, guna untuk kita laksanakan, untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman dalam kita mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tentu sama-sama kita tangguh dulu pertemuan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.